Salam perpaduan dan salam ilmu pengetahuan saya ucapkan kepada Puan Angela Jau selaku pensyarah bagi kursus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Pada pagi yang dermala ini, kumpulan kami akan membentangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu berkaitan dengan senarai agenda yang akan kami bentangkan pada hari ini. Berikut merupakan senarai agenda yang akan kami bahaskan pada hari ini. Yang pertama, kami akan membahaskan pengenalan. Yang kedua, kami akan membentangkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Dan yang ketiga, kami akan membentangkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Dan yang keempat, kami akan membentangkan implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Dan yang kelima, kami akan merumuskan segala pembentangan kami pada hari ini. Sebelum kita mengupas tajuk pembentangan ini dengan lebih mendalam, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk meneliti apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu agenda besar yang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan mampu mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Oleh itu, pendidikan merupakan satu medium utama untuk membangunkan manusia berdasarkan fitrah dan juga melahirkan keharmonian dalam diri sendiri. Selain itu, menurut Abdul Fattah Hassan pada tahun 2003, beliau mengatakan bahawa pendidikan merupakan satu wadah yang digunakan untuk mendidik manusia agar berfikir secara rasional, bebas dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan. Di samping itu, jika kita merujuk kepada falsafah pendidikan negara, pendidikan bermatlamat untuk melahirkan seorang insan yang memahami erti kemerdekaan dalam dirinya. Perkara ini secara tidak langsung akan menjadikan seseorang individu tersebut menghormati perlembagaan, taat dan setia kepada raja dan negara, serta mengamati tanggungjawabnya sebagai seorang warga negara. Secara keseluruhannya, pendidikan merupakan satu proses untuk mengembangkan potensi individu yang seimbang dari jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kesemua aspek ini dapat dicapai melalui pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kita akan membincangkan tentang Standard Kualiti Pendidikan di Malaysia SKPM. Akta Pendidikan 1996 Subsection 117A telah memperuntukkan kepada Ketua Nazir Sekolah untuk menggalas tanggungjawab bagi memastikan standard pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan dalam semua institusi pendidikan. Setelah menyedari kepentingan tanggungjawab yang digalas, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK telah memperkenalkan status Standard Kualiti Pendidikan yang komprehensif yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. SKPM merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti secara berterusan ke arah pencapaian bertahap tinggi. Pihak sekolah juga telah menggunakan SKPM sebagai panduan untuk pengoperasian sekolah mengikut keperluan dan kepentingan bagi meningkatkan prestasi. Penilaian kendiri juga dilaksanakan bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah untuk penambahbaikan. SKPM ini terbahagi kepada dua gelombang. Gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama telah diperkenalkan pada tahun 2010, manakala gelombang yang kedua telah diperkenalkan pada tahun 2013. SKPM gelombang 1 ini merangkumi 5 standard yang menjurus kepada kualiti pendidikan Malaysia. Standard-standard ini terdiri daripada kepimpinan dan hala tuju, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan, serta hal ehwal murid, pengajaran dan pembelajaran, dan yang kelima, kemejadian murid. Standard yang pertama,
Kepimpinan sesebuah sekolah berperanan tinggi sebagai pemimpin yang mampu berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah serta meningkatkan kualiti pendidikan dari segi pengajaran dan pembelajaran. Untuk standard yang kedua pula, organisasi sesebuah sekolah perlulah ditadbir dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman serta memanfaatkan sumber luaran agar sekolah dapat beroperasi dengan baik dan efektif. Standard yang ketiga, bagi bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid perlulah diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya sesebuah sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi pendidikan yang berupaya melahirkan seorang pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Bagi standard yang keempat, guru perlulah merancang pengajaran dan melaksanakan PDP yang berimpak tinggi dan mempunyai kesungguhan untuk melonjakkan pencapaian murid pada tahap yang optimum secara berterusan. Bagi standard yang kelima, mementingkan kemenjadian murid di sekolah. Pendidikan di sekolah berperanan untuk menggilap bakat dan potensi murid agar mampu menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu mencapai kesejahteraan dalam diri sendiri. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang SKPMG gelombang yang kedua. SKPMG gelombang kedua telah diperkenalkan pada tahun 2013 oleh JNJK dan berfungsi sebagai garis ukur untuk menilai tahap kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Antara faktor yang telah diambil kira untuk membentuk SKPMG ini ialah kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan, hal ehwal murid, serta pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan yang terakhir sekali ialah kemenjadian murid. SKPMG gelombang kedua ini digubal berdasarkan format baharu yang dibangunkan khusus sebagai panduan kepada barisan pentadbir sekolah untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Selain itu, instrumen pendidikan SKPMG gelombang kedua ini berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti dan berasaskan evidens. SKPMG gelombang kedua ini masih mengekalkan 5 standard kualiti pendidikan dalam gelombang yang pertama, tetapi terdapat penambahbaikan yang telah dilakukan. Berikut merupakan senarai standard SKPMG gelombang yang kedua pada tahun 2013. Yang pertama, kepimpinan. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan, serta hal ehwal murid. Dan yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan yang terakhir adalah kemenjadian murid. Bagi standard kualiti pendidikan gelombang kedua yang pertama ialah kepimpinan. Pengetua atau guru besar PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif tercapai. Yang kedua, PGB juga bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah. Seterusnya, PGB juga berperanan sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti. Untuk standard yang kedua pula, pengurusan organisasi. Pengurusan sumber manusia. Sumber manusia hendaklah diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme. Yang kedua, pengurusan aset. Aset kerajaan haruslah diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah. Pengurusan kewangan. Kewangan perlulah diurus dengan baik bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi bulanan yang optimal. Seterusnya, pengurusan sumber pendidikan. Sumber pendidikan perlulah diurus dengan cekap bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan. Manakala untuk iklim, persekitaran dan suasana sekolah perlulah diurus dengan baik agar kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab. Untuk pengurusan perpaduan, pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia perlulah diurus
Pemufakatan strategik perlulah diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan. Untuk standard SKPMG gelombang yang kedua, untuk standard ketiga pula, dari segi pengurusan kurikulum, kokurikulum, pengurusan hal ehwal murid. Bagi pengurusan kurikulum, ketetapan dan pelaksanaan telah dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Seterusnya, mata pelajaran juga telah diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Bagi maksa instruksionalis pula, telah diurus dengan cekap untuk memastikan peningkatan pembelajaran terus berkesan. Dan yang kelima, pengurusan penilaian murid. Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan, penguasaan dan pencapaian murid. Bagi bahagian pengurusan kurikulum, ketetapan telah dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum. Untuk kelab dan persekutuan pula telah diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, pengembangan potensi dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif. Bagi pengurusan badan unit beruniform, badan unit beruniform telah diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan murid. Untuk bahagian pengurusan sukan dan permainan telah diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif. Bagi pengurusan program kecemerlangan kurikulum pula, diurus agar dapat mengoptimumkan bakat dan potensi murid. Dan pengurusan sukan untuk semua. Sukan ini diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sehat, cergas serta berdaya seiring dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, pengurusan pentafsiran kurikulum. Diurus dari segi pencapaian murid dalam aktiviti kurikulum. Untuk yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid. Ketetapan telah dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid. Yang kedua, disiplin murid juga diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif dalam pembangunan sosial murid. Yang ketiga, pengurusan keselamatan murid. Keselamatan murid telah diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga keselamatan dalam kalangan masing-masing. Yang keempat, pengurusan kesehatan murid. Kesehatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesehatan dan mengamalkan gaya hidup sehat. Bagi pengurusan bantuan bahan pelajaran murid, diurus agar membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi murid dalam pengajaran. Dan yang terakhir, pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini diurus untuk pembangunan sosial, psikososial, kesejahteraan mental dan juga kerjaya murid. Bagi standard keempat SKPMG gelombang kedua pula berfokus kepada pembelajaran dan pemudahcaraan. Guru sebagai perancang. Guru haruslah memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Yang kedua, guru berperanan sebagai pengawal. Guru perlulah memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan dalam rancangan pengajar harian RPH. Yang ketiga, guru berperanan sebagai pembimbing. Guru hendaklah membimbing murid agar murid dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Yang keempat, guru berperanan sebagai penilai. Guru berperanan untuk menilai tahap penguasaan murid melalui pentafsiran dan juga peperiksaan. Dan yang terakhir, murid berperanan sebagai pembelajar aktif. Ini penting supaya murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif dalam diri sendiri. Untuk standard yang kelima, kemanjarian murid. Kemanjarian murid dalam akademik. Kemanjarian murid dalam akademik dapat dinilai melalui pencapaian yang dalam pendidikan dari aspek peperiksaan dan juga PBS, iaitu pentafsiran berasaskan sekolah. Yang kedua, kemanjarian murid dalam kokurikulum. Penglibatan murid dalam kokurikulum dapat dinilai dari aspek peringkat yang disertai sama ada peringkat daerah, kebangsaan maupun peringkat negeri. Dan yang terakhir, kemanjarian sasiah murid. Sasiah murid dapat dinilai dari aspek tingkah laku dan juga
markah merit-demerit murid tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan Saudara Tes Briani untuk membentangkan perkara yang berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari tahun 2013 sehingga tahun 2025. Baiklah, terima kasih Saudara Alexander. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM digubal hasil daripada penglibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PPPM diperkenalkan dengan berpandukan 3 objektif utama, iaitu pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan di Malaysia. Kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun. Dan yang terakhir, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian. Terdapat 2 elemen penting yang terdapat di dalam PPPM. 2 elemen tersebut ialah aspirasi sistem pendidikan dan juga aspirasi murid. Menurut Kamus Dewan, aspirasi merujuk kepada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Maka, aspirasi dalam PPPM ini merupakan hasrat yang ingin dikecapi oleh sistem pendidikan di Malaysia agar setanding dengan negara maju yang lain. Berikut merupakan 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, akses. Yang kedua, kualiti. Yang ketiga, equity. Yang keempat, perpaduan. Dan yang kelima, kecekapan. Aspirasi sistem pendidikan terdiri daripada 5 aspek. Antaranya ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kedua, kualiti. Semua kanak-kanak mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan pendidikan di Malaysia dan setaraf dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Aspek ketiga pula ialah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Aspek keempat ialah perpaduan. Murid yang berusia 7 tahun sehingga 17 tahun telah menghabiskan 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain yang berasal daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama, etnik dan adat. Mereka dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Dan aspek yang terakhir ialah kecekapan. Sistem pendidikan di Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Meskipun begitu, kerajaan telah mengekalkan tahap pelaburan semasa. Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Seterusnya, kita beralih kepada aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid yang telah ditetapkan di dalam PPPM. Antaranya ialah pengetahuan
pengetahuan. Pada peringkat yang paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid untuk menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia luar daripada aspek sejarah, manusia, dan geografi. Pada masa yang sama, murid digalakkan untuk mengasah bakat masing-masing dalam bidang seni, muzik, dan juga sukan. Aspek yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka untuk membolehkan murid menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu baharu. Setiap murid haruslah menguasai kemahiran kognitif termasuklah penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Kemahiran ketiga ialah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berkaitan antara satu sama lain ini, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan sangat penting untuk dimiliki. Sistem pendidikan negara akan membantu murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Kepimpinan dalam konteks pendidikan terdiri daripada keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi. Aspek keempat ialah kemahiran dwibahasa. Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Penguasaan yang baik terhadap kedua-dua bahasa ini membolehkan murid mengaplikasikannya dalam persekitaran kerja kelak. Aspek yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa kelak. Perkara ini penting agar mereka dapat menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, dan berpegang kepada prinsip ketika menghadapi situasi kritikal. Dan aspek yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional dapat dikukuhkan melalui penghayatan terhadap prinsip rukun negara bagi menjamin kesejahteraan dan kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid haruslah bangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama, atau status sosioekonomi. Semangat patriotik dalam kalangan murid perlulah dipupuk melalui pengajaran sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Identiti nasional bukan hanya dapat dicapai melalui penerimaan terhadap kepelbagaian, tetapi turut dipengaruhi oleh penghayatan terhadap kepelbagaian. Baiklah, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan penjelasan PPPM. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Imeliana. Terima kasih saudari Desbriani. Bukan itu sahaja, PPPM ini mempunyai 3 gelombang. Gelombang pertama adalah pada tahun 2013 sehingga tahun 2015. Pada gelombang pertama ini, Kementerian Pendidikan fokus kepada usaha untuk menambah baik kurikulum sedia ada dan membuat persediaan untuk perubahan struktur. Antara usaha yang dilakukan pada gelombang pertama ini ialah memurnikan dan menilai semula kandungan kurikulum supaya sejajar dengan antara bangsa. Yang kedua, mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum. Yang terakhir, menambah baik kerangka pentaksiran bagi menambah jumlah soalan yang menguji kemahiran berpikir aras tinggi.
Bagi gelombang yang kedua dan ketiga pula, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk melaksanakan kurikulum baru dan kurikulum semakan semula. Antara penambahbaikan yang telah dibuat ialah mempercepat perjalanan perubahan, pembangunan kecemerlangan profesionalisme, menyimak semula kurikulum standar sekolah rendah dan menengah, dan meningkatkan pencapaian kecemerlangan. Penjelasan berkaitan SKPM sudah, PPPM juga sudah, maka saya akan membentangkan perkara yang berkaitan dengan implikasi, aspirasi, dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Seperti yang kita tahu, kandungan PPPM dan SKPM tidak hanya memberi impak kepada murid sahaja, malah turut memberi impak yang tinggi kepada para pendidik. Terdapat 6 implikasi, aspirasi, dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Antaranya ialah: pertama, melahirkan guru yang prihatin. Guru berperanan untuk memastikan semua murid yang diajar mempunyai hak untuk mendapat pendidikan berkualiti yang sama rata tanpa mengira latar belakang murid. Yang kedua, melahirkan guru yang bertanggung jawab. Guru menggalas tanggung jawab sebagai seorang insan yang bertanggung jawab untuk membuat penambahbaikan kualiti sistem pendidikan di Malaysia agar menjadi lebih sistematik sekaligus mampu merapatkan jurang pencapaian murid di Malaysia dengan murid di luar negara. Yang ketiga, membentuk guru yang adil dalam menggalas tugas yang diberikan. Guru memainkan peranan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk menjaga kebajikan pendidikan murid-murid tanpa mengira status. Misalnya, tidak mengabaikan pendidikan kaum minoriti dan mengajar murid-murid dengan penuh kasih sayang tanpa berat sebelah. Yang keempat, guru yang berdedikasi. Seorang guru perlulah menggalas tanggung jawab dengan ikhlas tanpa merungut. Pada masa yang sama, guru perlu membuat persediaan awal sebelum memulakan proses pengajaran agar proses penyampaian pendidikan berkesan. Yang kelima, guru menjadi suri teladan kepada murid dan masyarakat. Guru-guru yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Misalnya, guru perlu membuat berkaitan nilai murni dalam pengajaran supaya dapat membentuk murid yang berakhlak mulia. Bukan itu sahaja, guru juga berperanan sebagai suri teladan kepada murid-murid. Yang terakhir, guru yang berketerampilan unggul. Mampu melahirkan guru yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan dapat menyumbang bakti kepada negara dalam pelbagai bidang. Jadi, sebagai kesimpulannya, jelas bahwa penggubalan SKPM dan PPPM dalam sistem pendidikan Malaysia banyak membawa perubahan terhadap kualiti pendidikan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana segala matlamat yang telah ditetapkan di dalam SKPM dan PPPM mampu melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai minda kelas pertama. Selain itu, plan pembangunan pendidikan Malaysia ini juga mampu mengubah nasib sistem pendidikan Malaysia ke arah yang lebih baik meskipun belum setaraf dengan negara maju yang lain. Sampai di sini saja pementasan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.